kira-kira? Ada istiqra? Apa? Sahabat? Apa yang ngomong lah apa yang tahu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia keluar rumah seorang-seorang. Nabi jangan keluar rumah seorang-seorang. Maksudnya kalau Nabi keluar pasti kena ada teman. Nabi kalau keluar rumah dia pasti kena ada teman. Jadi bila Nabi keluar rumah Nabi, tuan-tuan semua maklum ya. Ayat dan muslimin dan muslimat semua yang hadir kali ini kena maklum bahawa Nabi badan dia normal saja. Dia tak ada otot-otot macam lagu hak organ dan apa tak ada. Nabi dia tak ada badan otot-otot muscle apa semua tak ada dengan dia ada boleh gerak macam derok pula. Nabi tak ada lalu. Badan Nabi biasa sahaja, elok. Badan Nabi itu sahabat kata cantik. Badan Nabi itu orang kata apa? Antara gambaran yang digambarkan di dalam kitab yang disebut oleh anak murid kepada Dr. Ali Jumaah, Syekh Usama. Syekh Usama ni Masya Allah muda, umur dia ni 37. Kalau siapa tag dalam Facebook, dalam internet, dalam apa Google apa, kita tag Syekh Usama Al-Azhar, kita akan tengok muka dia Masya Allah, anak murid Syekh Ali Jumaah. Tapi alim dia, bila dia duduk cakap ni, sentiasa kaya dekat mulut dia. Qala syaikhi, qala syaikhi. Dia tu alim lah. Tapi bila dia bercakap, ya, berkata guru aku, berkata guru aku, berkata guru aku. Tak pernah lekap daripada mulut dia. Memuliakan guru dia, ada sanjung guru dia, Masya Allah, tabarakallah. Di saat orang atau satu ketika 20 orang tak mau dengar cakap Dr. Ali Jumaah, dia lah kata qala syaikhi, qala syaikhi, Allahu Rabbi. Ini Syekh Usama. Syekh Usama kata kalau siapa nak baca cinta, hubb, cinta, love, apa semua ni, dia main dengan 3 benda. Ada 3 benda ni insya-Allah kita sayang benda. Ada salah satu pun kita sayang. Antaranya yang pertama sekali, bila kita kenal sifat benda. Contohnya kita tak pernah ada. Kita bagi apa? Contohnya kita bagi hari ni contoh sifat benda. Kita bagi hak kereta baru sikit. Semua orang lelaki lah kita tengok kereta apa nama Lamborghini Aventador. Apa maknanya? Cakap apa kita bagi yang mana yang syok sikit. Kereta yang cari-cari sikit. Tak salah kita kata Bentley lah. Orang tengok Bentley, orang tengok dengan tempat dia, dengan selesa dia, dengan kita kata kita tak ada benda tu, tapi kita kenal sifat dia. Walaupun dia tak ada depan mata kita, kita jatuh cinta dengan dia. Jadi nak kenal sifat Nabi, kata Syekh Usama, ada satu kitab yang kena baca, iaitu kitab karangan Imam At-Tirmizi, masyhur nama dia Syama'il Muhammad. Siapa yang nak kenal Nabi, bukan kata nak kenal, maaf ayat itu salah. Siapa-siapa yang belum kenal Nabi, maka wajib bagi dia kenal Nabi. Sebab kata ulama, innal abda la yanalu ma'rifatallahi illa ba'da an ya'rifa sayyidal wujud sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Innal abda, sesungguhnya dia kata hamba ni, la yanalu, dia tak sampai tahap ma'rifat Allah, mengenal Allah. Kita nak kata kita kenal Allah Ta'ala, tahu sifat Allah, tak sampai tahap mengenal Allah. Illa melainkan ba'da an ya'rifa, selepas mana dia mengenali Sayyidul Wujud. Dia kena kenal Nabi dulu. Bila dia kenal Nabi, baru boleh dia kata dia kenal Allah Ta'ala. Sebab pada Nabi itu ada benda yang disebut sebagai mukjizat yang pelik-pelik. Hak tu pun boleh jadi dekat Nabi, Allah Ta'ala dah kena. Ada kenal Nabi dulu. Jadi sifat Nabi salah satu dia adalah kitab Syama'il. Kata apa Syekh Usama yang kedua, kalau siapa yang nak cinta seseorang,
Dia mesti kita kata apa? Dia tahu apa dia silsilah hidup dia. Kata Syekh Usamah nak baca, dia bacalah kitab yang dikarang. Nama kitab ini ialah bukan apa? Khasa'is Nubuwah. Kena baca yang itu. Dan yang kedua, yang ketiga, nak kenal seseorang mesti kena kenal baik dia, jasa Allah. Tuhan kita tak boleh lupa. Tapi Pak kita bercerita kat kita, kata Tuhan lah dulu yang duk pasang lampu pada itu. Tuhan dulu orang belah sana. Nenek hang dulu asal orang sebut saja ada jenazah orang perempuan ni, dia dulu yang kita pergi. Jasa dia tu bagi orang dapat tangkap, kata tu aku ni satu orang istimewa. Kita jadi fall in love dengan untuk kita, walaupun kita tak bisa untuk kita. Sebab apa? Ihsan baik daripada orang. Nak baca ihsan Nabi, bacalah kitab Sirah Nabawiyah. Itu 3 kitab nak baca. Sirah Nabawiyah apa dia? Banyak. Antara yang masyhur Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, dan yang kedua Asy-Syahid Sayyid Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti Fiqhus Sirah. Itu masyhur. Ni kita Penang memang kaya dengan kitab tu. Cetakan apa bahasa Melayu dia. Masyhur kat Penang, kita ni masyhur. Boleh pergi baca. Baca yang tu boleh fall in love dengan Nabi. Jadi Nabi ni kata para sahabat, badan Nabi biasa je. Nak apa kata biasa tu, salah satu dia wajah Nabi. Wajah Nabi ni dia tak ada lah kata tembam sana, tak ada. Nak kata cekung nampak dalam, tak ada. Biasa dia, tak ada apa. Tapak tangan Nabi ni, walaupun Nabi duduk di tebah para musuh Allah Ta'ala, duduk dilawan dengan musuh Allah Ta'ala, tapi para sahabat bila salam tangan Nabi, dia berkata apa? Tak ada tapak tangan yang lebih lembut yang melainkan tapak tangan Nabi lebih lembut daripada sutera. Oh, mana kata Nabi ni satu orang biasa. Kuplah kata tangan dia kerah dia macam biasa, duk tarik tali kapai apa kerja kat Penang kuat kita kata contoh kan. Duk tarik tali kapai apa tangan dia kerah kasar apa semua. Kalau dia ni pelapang orang dia kata memang makan 5 babi dia kata dia. Dah Nabi tangan biasa. Biasa saja orang dia. Tapi suatu hari hak dia kata badan Nabi hak yang orang yang kata biasa ni, dia keluar orang dia seorang-seorang. Para sahabat tahu ni keluar. Tapi benar tak? Sebenarnya Nabi itu dekat satu tempat. Nama tempat ni, bukit ni, namanya Ibom. Alif, Bol, Mim, Ibom. Ibom ni satu bukit yang orang tak akan pergi saja-saja. Dan kalau orang pergi pun maknanya dia mencari mati. Kenapa? Sebab dekat sini ada puak satu orang. Kalau saya sebut namanya, insyaAllah tuan-tuan kenal. Puak kawan ni adalah di bukit atau lembah Ibom. Dia selalu lepak situ, dia selalu duduk situ. Siapa yang di situ tak ada lain melainkan nak cabar kawan ni seorang. Nama dia Rukanah. Rukanah ni siapa dia? Rukanah ni adalah satu individu yang tak pernah lagi bila dia berlawan orang akan boleh kalahkan dia, melainkan dia akan kalahkan semua orang yang lawan dia. Makna dia apa? Nabi fight dengan dia versus bukan ada pula Nabi fight dengan dia. Nabi dakwah. Rukanah ni Nabi jangan sorang-sorang. Nabi tahu lah kalau Nabi ajak para sahabat akan halang Nabi. Dia Nabi di jalan sorang-sorang. Ini kata guru kami Syekh Nurul yang baru belajar di sini. Nabi keluar sorang-sorang kan? Tak ada bawa apa, tak ada bawa pedang apa, tak ada apa. Seorang dia aja jalan. Okey, titik. Sementara Nabi jalan, perjalanan tu agak jauh sikit, jadi kita cerita dia macam filem lah. So Nabi tengah jalan, dia Nabi jalan dulu, kita pergi kat Rukanah tu apa? Tuan-tuan buat angle kamera tu kan, baru pergi kat Rukanah. Jadi Rukanah ni, badannya tu sama jawab. Kalau kita kata wrestler lah dia. Badannya sedap. Rukanah dalam sejarah tanah Arab, sebab saat lagi Sayyidina Abu Bakar yang disebut, saat lagi Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Umar pun sebut dia. Maknanya Sayyidina Umar ni para sahabat pun gerun dengan dia. Sayyidina Umar pun sebut, Sayyidina Abu Bakar pun sebut juga. Dalam sejarah tanah Arab tak ada siapa boleh kalahkan Rukanah. Tak ada.
dia mengembala kambing dia sendiri. Dia gembala kambing dia bawa kambing dia duduk dekat bukit tu, makan apa semua, nak duduk lepak lah apa semua, tak ada saat dia akan balik. Jadi bukit ni tempat yang nama Ilbom ni tak akan ada siapa berani duduk, mereka Rukanah solat. Nabi tengah tuju ke situ. Rukanah ni dalam banyak sejarah, saya ulang sekali lagi, tak ada orang biasa kalahkan dia, tapi dia bukan agama Islam. Nabi pilih. Nabi sampai. Bila Nabi sampai, Rukanah nampak Nabi. Rukanah kata, aku harap hang dah minta perlindungan daripada Tuhan hang sebelum hang jejak kaki di kawasan aku. Oh, masuk kawasan lah. Dia dah tadi yang 786 ya. Wah, tu Nabi pun macam biasa. Greeting Nabi, bagi salam. Oh, Nabi tak ada bagi salam berumi. Dia bagi ucap selamat dekat Rukanah. Nabi mai sini Nabi apa kata, aku mai nak ajak hang Rukanah, jom mai beluk agama Islam. Hak tu Nabi nak ajak. Rukanah kata, aku kalau nak masuk Islam, hang lawan dengan aku. Oh, nak lawan dengan aku. Nabi kata, aku bukan main nak lawan, aku main nak ajak jom masuk agama Islam. Tak ada apa. Dia kata, hanglah satu-satunya orang yang banyak mengucap kacirkan. Hanglah satu-satunya orang yang banyak melakukan penghinaan kepada Tuhan-Tuhan kamu. Aku nak lawan dengan hang, nak tengok hang tahu. Dia kata, nak lawan? Lawan? Boleh lah, apa salahnya Nabi dah? Sonok lah lama, dia tak lawan dia. Raya kita kata, okey. Hang minta perlindungan Tuhan hang, aku minta perlindungan Tuhan aku. Jadi dua-dua pakat-pakat ambil tempat, posisi berdepan. Nabi ambil tempat Nabi, Rukanah ambil tempat Rukanah. Dan Rukanah suruh Nabi berdoa, Nabi pun berdoa. Rukanah pun dia berdoa cara dia lah, dia berdoa kat Tuhan. Dia Tuhan dia lantar dengan Uzza. Nabi kita Tuhan kita dan Tuhan kawan Rukanah ni juga, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita. Nabi pun doa minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Rukanah pun dia pun doa juga kat Tuhan ya. Habis jadi apa? Bel pun dah bunyi dah nak suruh lawan. Habis dia dia pun tak lawan. Dia dulu ready dalam suasana dia masing-masing. Oh, betul. Lawan. Betul. Nabi ready, Rukanah ready. Lawan. Lawan. Tak dan orang kata apa? Tak dan nak enjoy tengok. Tak dan nak enjoy tengok. Nabi pegang badan Rukanah, Nabi roboh dia, jatuh lalu Nabi lipat tangan, Nabi duduk atas dada dia. Kemah Nabi. Maksud kita, Nabi ni dia jenis buku ke buku. Rukanah ni jenis besita. Dia jenis penunjuk orang, dia tak apa lari. Nabi ni jenis surat, dia cakap. Pegang tu Rukanah berdetak, dia tekan Rukanah atas dada dia. Nabi tanya, macam mana Rukanah? Boleh? Rukanah kata, bukan hang yang teror, Tuhan hang yang bagi hang menang. Aku bukan aku kalah, Tuhan aku bagi can dekat Tuhan hang. Dia tak berani betul-betul. Saya kata ayat ni pun daripada zaman dulu orang pakai. Ayat tak kalah. Rukanah pakai ayat tu. Dia kata, hang bukan teror, Tuhan hang yang bagi hang menang. Dan aku pula pakai kalah, Tuhan aku bagi Tuhan hang can bagi menang. Nabi kata, jadi macam mana? Rukanah kata, tolong angkat aku. Nabi pun angkat balik Rukanah. Nampak dia beri Allah. Itu saya pesan tuan-tuan, daripada hadis Nabi kalau kita tengok. Banyaknya kalau kita, sorry kalau saya sebut, tuan-tuan Masya Allah, Tabarakallah, yang mengenai hadir hari ini, orang baru-baru datang. Dan saya yakin tuan-tuan jadi orang yang suka dakwah aja orang buat baik. Tapi kenapa kadang-kadang kita ada berlaku masa muka, kita ada berlaku pergaduhan, ada selisih paham atas jalan dakwah kita, sebab approach kita. Maksud approach bukan gaya atau style, bukan niat kita. Sama juga macam mana saya pesan sikit lah kepada niat sebagai salah muda yang ada macam saya yang nak menikah dan sebagainya. Besok satu hari seorang sahabat tu, dia kerja di Telekom Malaysia, di kalau tuan bisa pergi dekat KL, dia ada
bangunan bentuk macam pucuk robong memang yang Telekom Malaysia punya. Dan saya kat situ. Dia kata, Ustaz tolong doa saya bulan 6 saya nak kahwin. Saya kata, doa lah. Dia kata, Ustaz doa bagi bulan. Dia kata, boleh insyaAllah. Cuma saya ada satu soalan. Dia kata, apa dia Ustaz? Pasal apa yang tak nak kahwin? Saya tanya dia, pasal apa yang nak kahwin? Dia duduk menung. Tak apa nak boleh jawab. Dan saya yakin, maaf tuan, kalau saya question soalan kepada tuan-tuan, tuan-tuan pun tak boleh jawab. Kalau ada orang ikut sunnah Nabi, ya Allah yang ayat skema. Kita akan kahwin itu, kalau kita kahwin itu bermula daripada kita kahwin, kita akan ikut sunnah Nabi. Soalan itu kita tak boleh jawab. Kita tak tahu pasal apa kita kahwin, apa tujuan kita kahwin. Jadi saya pesan siap-siap yang kata innamal a'malu binniyat tu, dia cukup penting. Pasal itu Allah sanggup, saya guna perkataan, sebab tu Allah sanggup bagi pahala hanya orang yang berniat baik sahaja. Pasal niat ni, you have to know what you want. Kita kena tahu apa yang kita nak. Aku nak buat apa lagi? Aku main masjid nak buat apa? Kalau aku main masjid apa? Aku main sebab nak tengok ustaz tuan saya kata. Ada tenung muka kita tanya hang kata apa tadi? Dapat tengok lah. Ada jadi tiga aku. Hang main pasal apa? Sebab aku nak belajar. Jadi bila kata nak belajar, apa persiapan pembelajaran? Aku kena tenang, aku tak boleh serabut, aku mesti relax, aku mesti tengok, aku mesti faham, aku mesti menung, aku mesti fikir, aku mesti dengar setiap kata perkataan. Dia ada radio. Sebab dia main sebab dia nak dengar. Dia nak belajar, dia nak tahu ini. Sama Nabi, dia nak ajar masuk agama Islam yang tujuh. Bukan nak ajar orang dulu macam kita. Nak ajar sahabat kita. Jangan atas dia nak apa kata kita terak. Tak mau begitu. Nak ajar dia bersaju masuk agama Islam. Agama ni cantik. Aduh. Jadi bila kita kata begitu, ya Alhamdulillah, apa saja jalan yang membawa kepada pergaduhan, kita akan keluar lagi. Kita tak akan ada orang yang benar-benar begitu. Nak rasa muka, nak terasa hati, nak benda tu semua kemana. Sama juga macam malam ni. Ni yang kata-kata saya tengok yang hadir malam ni, Masya Allah, tabarakallah, saya guna istilah saya kata apa? Yang main majlis kita malam ni, semua ni orang besar-besar dan dewasa. Sebab tu percakapan saya ni bukan saya yang buat di TikTok ataupun saya nak cakap dengan Allah dan Tuhan. Asyik. Selamat. Allah takkan mendatang. Dia bukan lain. Dia bukan dia nak pujuk Allah, tuan-tuan jangan ada masalah. Allah bukan begitu. Kita cakap lagu kita semua orang dewasa, semua dah boleh pilih, semua dah boleh buat pilihan, dan esok kita kena bertanggungjawab atas hidup kita. Memang kita kena cakap lagu sekarang orang tua, sebab Nabi pun cakap lagu itu dengan kita. Dan ingat habang kita, setiap kita dewasa, kita akan dipersoalkan atas apa yang kita lalui sepanjang hidup kita. Yang itu. Jadi saya bawa hari ini cara nak bagi tuan-tuan dengan kedewasaan yang kita ada, dengan rasa diri kita bertanggungjawab, nak sayang tubuh badan Nabi. Nak sayang Nabi itu, nak sayang nak rasa syok dengan Nabi. Itu yang buat cerita orang. Bila dia roboh, Nabi nak angkat. Bila Nabi roboh, Nabi angkat. Nabi angkat. Macam mana orang kata kita lawan sekali lagi boleh? Nabi kata tak buat boleh je. Hang minta doa ke mana, aku minta doa. Nabi kata boleh, tak ada masalah. Apa lagi? Lawan Nabi sekali, Nabi pegang kau satu lagi dua, Nabi roboh, dia pun belah sini belah. Nabi lipat tangan Nabi duduk atas dia. Dia senang. Macam mana berkata? Hang tak terok, hang yang terok. Dia pakai ayat tadi dia. Tiga kali kalau kita buka hadis 3 kali diulang ayat tu. Bukan hang terok, hang yang bagi hang menang. Aku pula bukan kalau Tuhan aku bagi can kat Tuhan hang bagi menang. Nabi angkat dia kali kedua. Nabi kata macam mana tuan? Nabi kata lawan Nabi sekali. Nabi kata, oh, kali ini kalau aku menang, masuk Islam. Menang, okey. Kalau menang, tak boleh terima apa yang aku dakwah. Bukan kau. Boleh. Nabi syarat. Nabi pun doa. Tuan pun doa. Doa ni. Lawan. Lagu tadi juga lah. Agak tu. Kokoh bagi itu duduk lagi sekali. Tanya, bukanlah 3 kali lah ni. Bukan kata 3 kali, bukan hal yang teror. Tuhan bukan Tuhan aku tak teror. Tuhan aku bagi can ya Tuhan. Angkat dia baik. Dan kita macam mana rumah tadi dah janji kita nak masuk. Bukan kata aku Allah yang aku tak masuk. Nabi kata tadi dah kata kalau nak masuk.
simple. Sebab Nabi pegang dengan Islam, Nabi pegang la ikraha fiddin. Dalam nak ajar orang jangan paksa. Tapi bila masuk kena paksa. Sebelum masuk jangan paksa. Tenang dulu. Dia dah masuk, baru kita kata, kita ni dah masuk, kita kena sebenarnya. Sama macam kita lah, kita bukan baru masuk Islam, kita ni dah memang original Islam, memang kena paksa. Jangan pula kata, ni baru Ustaz, saya dah paksa, la ikraha fiddin Ustaz. Jangan lepas salah kan. Jangan pakai ayat tu. Kadang-kadang kita suka pakai ayat macam tu. Suatu hari kakak saya seorang lelaki Katolik, Kristian. Ustaz, terima kasih. Rancangan 30 minit Ustaz itu memang ramai orang tengok, terutama dengan kalangan kawan-kawan saya yang non-Muslim pun tengok ramai. Saya ucap terima kasih because we rasa Islam yang ada dalam gambaran itu seronok. Saya kata la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya dengan Allah Taala. Saya kata. Jadi dia kata cumanya Ustaz bang, saya ada satu, saya belum ada hidayah untuk masuk agama Islam. Saya kata jangan cakap macam tu. Dia kata kenapa Ustaz bang? Saya kata tak apa-apa, saya tunjuk. Saya buka Quran depannya. Saya bagi dia tengok surah Al-Insan. Hal ataya 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ayat ni nombor 3. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Itu ayatnya. Apa dia? Kami cipta manusia, setiap manusia kami bagi dia dua jalan. Satu jalan yang syukur atau satu lagi jalan yang kufur. Dia boleh pilih dua-dua jalan itu. Sekarang kamu, wahai sahabat, kamu memilih jalan bertenang-tenang berjumpa dengan saya. Kamu berada di atas jalan hidayah. Senang. Saya kata sekarang tinggal yes. Oh no, itu saja. Hidayah Allah sudah bijak atas dia. Tuan-tuan yang hadap ni, tuan-tuan dah bijak atas jalan hidayah. Tinggal ya untuk beramal atau tidak, itu sahaja. Dia tiada lagi persoalan dapat atau tidak. Tuan-tuan dah bijak atas dia dah duduk jalan hidayah. Dah duduk dalam majlis untuk dapat hidayah. Dah duduk dah ready. Nak ya atau tidak? Hari ini memang saya bimbang, memang tujuan saya sungguh-sungguh nak bagi tuan-tuan nak rasa sayang dengan Nabi sungguh-sungguh. Dengan ilmu yang saya bagi kat tuan-tuan, tak ada untuk bagi benda yang orang kata, tak ada. Nak bagi sungguh-sungguh tuan-tuan sayang dengan Nabi. Bila Nabi balik, apa nak kau sidang dulu? Bagi aku cerita bagi dulu lah. Tengok hangat ni. Rupanya rasa Nabi berdebu-berdebak dengan apa nama Rukanah tu. Hak saya sebut dua orang tadi, sahabat Nabi yang paling kamcing dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, sudah duk cari Nabi. Mana Nabi ni? Masjid tak ada, tempat lepak selalu tak ada, kedai pun tak ada. Assalamualaikum Aisyah, Nabi ada? Nabi bagi hari tadi Nabi pergi dekat Bukit Imam. Allah, Nabi ni pergi cari buat apa dengan Rukanah? Lepas mata pakat dua orang ni siap-siap pergi dekat Bukit Rukanah. Pakat bertanya, mana Nabi je? Nabi kenapa? Nabi kenapa? Kan Nabi nak ish, Rukanah pun tak pernah orang kalah kan. Dia duduk sembang. Tengah-tengah duduk sembang ni, tengok ada bukit sana satu, bukit sini satu. Hak seorang ni kelas sini, hak seorang ni kelas sini. Sebab bukit tu besar luar. Nak cari mana Nabi? Mana Nabi? Cari mana Nabi? Tiba-tiba yang nampak mereka sana, Nabi nampak mereka dulu. Abu Bakar, Umar, sini. Nabi nampak mereka dulu. Dia kata Nabi, bukit ni kan bukan Rukanah. Aku mau jumpa Rukanah. Hah? Jumpa Rukanah? Ada? Pada yang aku baiklah ada sudah kali. Dah, itu kata syok Nabi tu. Nabi, so saya selalu kata, kita ni sebenarnya manusia biasa. Ada di kalangan kita semua ni sebenarnya ada sifat yang macam Nabi. Nabi sifat dia apa? Bila berlaku sesuatu pada dia
kita share. Yang itu salah satu. Nabi siapa lagi? Aku kalahkan dia 3 kali. Kalau 4 kali macam aku boleh cerita Allah. Hanya ada dalam hadis. Syekh Nuruddin boleh dalam boleh hadis ini. Betul? Saya dengar orang kata, ya Rasulullah, bukanlah ya Allah tak kalahkan dia. Nabi kata betul. Aku pun berseksa ni masalah tak boleh juga lawan dia. Tapi bila aku doa dekat Allah Ta'ala, Nabi macam tu. Bila aku doa dekat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada aku kekuatan 10 orang lelaki yang hebat, sehingga kan aku boleh sekali je mengalahkan orang. Lepas tu saya kata dia lebih suka saya. Dia biasa tak ada awal, tapi bila dia tekan dulu power, dia boleh bagi jatuh orang tu. Susah pun dia kata. Siapa yang tak ada waktu tak boleh komik ke lah. Saya ni membesar ni komik tu lah. Ni kawan-kawan saya semua tu ada 5 game kreko, komik kreko tu tak tahu. Tahu lah, tak tahu tak ambil tahu pun tak apa, zikir lagi. Dulu macam itu. Wallahu a'lam. Apa yang saya nak ceritakan tentang cerita hari ini, saya nak gabungkan dengan beberapa perkara yang lain. Tuan-tuan, Nabi dia bila-bila saja dia hafal kata dia nak menang atau dia nak buat sesuatu, semua dia buat. Tapi pasal apa Nabi biasa suatu hari dengan perut kena ikat tak lalu tu dulu. Ya Allah, aku mengadu kepada kamu datang dan hamba. Siapa Nabi dia tak? Ya Allah, bagi turun mesti apa akan sedih Allah. Tak, saya tanya, salah bagi kita Allah Ta'ala lalu? Tak salah. Saya tanya, salah? Ya Allah, boleh aku turun saya makanan yang sedap-sedap. Salah kalau saya? Tak salah. Dan Nabi lagi tahu benda itu tak salah. Sebab apa? Sebab Nabi Isa tak. Nabi kan role model. Nabi kan role model. Salah seorang Nabi yang wajib kita beriman, Nabi Isa. Nabi Isa minta apa? Akhir surah Al-Ma'idah. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, boleh tak turun hidangan sedap-sedap daripada atas lagi? Dia minta. Allah bagi turun sampai. Saya dalam Al-Quran, takkan Nabi tak baca? Atau kita mau baca? Nabi lah yang menyampaikan kepada kita. Jadi tak ada masalah. Tanya siapa Nabi kita? Ya Allah, aku mengadu pada kamu lapang dan bahagiamu. Apa jadi? Dia mengadu macam itu kata orang. Dia jadi macam ibu. Nabi itu, ya Allah, aku mengadu pada kamu lapang dan bahagiamu. Tiba-tiba dia jadi macam ibu. Dan yang tanah jadi macam gempa. Bergegar begitu, angin ribut main. Para sahabat semua terkejut. Pasal apa jadi lagu ni? Tiba-tiba berhenti saja, angin ribut berhenti, bumi berhenti bergegar. Berdiri di hadapan mereka 2 makhluk yang besar. Seorang nama malaikat rezeki, seorang malaikat yang namakan malaikat menjaga bukit. Seorang malaikat rahmat, seorang malaikat jaga bukit. 2. Hak yang bergegar pasal malaikat bukit mana? Hak yang ribut tu malaikat rahmat sama. Dua-dua turun depan. Ya Rasulullah, jangan kata macam ni. Mintalah, kata minta kami buat. Kalau Nabi buat kami jadi sayang. Kami jadi sayang seolah-olah macam takkan kami tak bekerja. Kami nanti Allah Ta'ala tanya minta apa lagi? 2 orang tu mai dekat Nabi, 2 malaikat tu mai kata dia minta. Apa Nabi buat? Ya Allah, aku bukan nak sampai tahap macam ni. Aku nak bagi sehari yang sehari datang yang itu saja. Kalau aku kenyang, aku syukur pada kamu. Kalau aku lepas, aku sentiasa ingat kamu. Dia tak minta kepada malaikat. Dia tak minta kepada malaikat. Minta kepada Allah Ta'ala.
Nabi Sulaiman. Tuan-tuan semua tahu, kata Nabi Sulaiman yang bercakap dengan Nabi Sulaiman, semuanya binatang boleh bercakap dengan Nabi Sulaiman. Tapi saya mau tulis sikit saya boleh. Nabi Sulaiman dia bercakap dengan binatang betul. Binatang bercakap dengan Nabi Sulaiman bukan bercakap bahasa Nabi Sulaiman. Binatang itu Allah kata apa? Fafahamnaha Sulaiman. Kami bagi Nabi Sulaiman faham. Maknanya binatang itu dia cicit. Nabi Sulaiman faham. Oh, lagu tu. Cicit. Oh, apa pergi mana dia, Pak? Oh, dia rombongan lah. Dah, maksudnya cepat. Artinya macam apa? Burung tu cicit, Nabi Sulaiman balas. Dia burung tu cicit, Nabi Sulaiman balas. Hak burung tu pun faham Nabi Sulaiman cakap apa. Fahamnaha Sulaiman. Nabi Sulaiman kami bagi faham. So senang Nabi Sulaiman uruskan. Sampaikan tahap. Oh, Nabi Sulaiman tu grade A. Kalau kita baca termaktub dalam hadis. Kalau saya ceritakan itu antara benda yang orang jarang suka baca. Macam mana Nabi-Nabi dengan malaikat maut. Sabit hadis Nabi. Bukan, tuan-tuan ingat tau, saya cerita ni, tuan-tuan kena faham. Saya cerita ilmu dulu, bukan nak cerita comparison tau. Bukan nak cerita perbezaan. Jadi tuan-tuan tak salah, tak faham tak? Dengar tak dulu. Nabi Musa, malaikat maut main dekat dia. Sabit hadis Nabi. Malaikat maut sampai dekat apa nama Nabi Musa. Dia nak jauh ke Nabi Musa. Ya. Apa yang dia kata, nanti malaikat maut tengok dengan kepala dulu. Tapi nak cerita kita level tu ada Nabi Daud dia siap maut ni. Sampai hadis kemudian nak kata para Nabi Allah angkat kata pada Allah Nabi ya fatahiyah. Dalam kalangan yang cekak-cekak ni semua yang cekak-cekak ni ada satu orang yang paling Allah muliakan, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi Sulaiman, orang datang cakap. Contoh Nabi Sulaiman boleh kata, Hud, bawa surat ni dibagi dekat Balqis. Hud pun pegang surat tu, bawa pergi dekat Balqis. Faham cakap? Balik main cerita tadi aku bagi dah dekat Balqis. Balqis kata lagu ni. Balqis sampai, jin Ifrit boleh bercakap dengan dia. Jin Ifrit kata, aku boleh bawa istana Balqis. Asif Bulkhiyah kata, tak payah. Ifrit lambat, aku boleh bawa laju lagi daripada Ifrit. Dia ada berlaku konflik. Surah An-Naml ayat 39 dan 40. Tuan-tuan boleh baca juzuk 8. Tuan-tuan boleh baca ayat. Nabi kita boleh bil mu'jizati uhidu taqarruman wa ismatul bari di kulli hattimah, kata Syekh Al-Bajuri. Kitab Tuhfah dia kata apa? Bil mu'jizati uhidu taqarruman, dengan mukjizat yang banyak Allah bagi kepada para nabi untuk memuliakan mereka. Banyak mukjizat. Wa ismatul bari li kulli hattimah, sifat maksum para nabi wajib bagi dia. Bagi nabi semua wajib, dia kena ada maksum. So mukjizat nabi kita apa dia? Mukjizat nabi kita sama macam nabi-nabi lain, tetapi dia punya lebih tinggi lagi daripada nabi dia. Contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini datang bercakap dengan kalau salah. Nabi kita setelah jalan. Ya Rasulullah. Ada orang panggil dia. Ya Rasulullah. Kijang cakap naik panggil ya Rasulullah. Kalau kita a'udzubillah. Kemudian dia panggil. Nabi kita dia relax. Nabi tanya siapa? Nabi sapu dia. Nabi sapu binatang ni, kita pun ada sifat lagu tu. Sapu binatang ni pun salah satu sunnah Nabi. Sapu binatang. Sebab apa? Biasa satu hari, cerita lagi dulu. Biasa satu hari Nabi jalan, satu unta kena ikat. Nabi lintah depan dia. Dia tengah makan. Nabi lintah depan dia. Dia tengok Nabi. Nabi pandang mata dia. Mata bertemu mata. Perang keluar air mata kat unta. Keluar air mata dia. Nabi tahu dia ada benda yang mengandung. Tapi dia tak mampu nak mengeluarkan dengan kata-kata. Dia keluar air mata dia. Nabi pergi, Nabi buat apa? Nabi sapu kepala unta tu sampai kering air mata dia. Dia ceritakan dia apa yang jadi. Allah kata,
macam mana kita tengok anjing pula, anjing ni tak layak hidup macam kopi. Tu tak kira babi dia. Dia tengok babi dia kata tak ilah layak hidup lagi datang ni. Dia jadi macam mana? Rasa macam dia benci dengan binatang tu. Benci buat apa? Memang ada. Tahu kacau kita jadi haram bila kita pergi makan dia. Kita pergi kunyah dia. Satu jadilah haram. Kita pergi buat anjing kita duk belah tak kawan, kita duk bergumoi dengan dia tak tahu barulah jadi tak betul dia. Tapi kalau dia duk lintah jalan apa semua tu kita tengok dia pun ada rasa belah. Kan sabit daripada hadis Nabi yang kawan tu bagi minum anjing mungkin masuk syurga. Allah wala quwwata illa billah. Nabi pilih kijam tu dia kata bersama. Kijam tu kata ya Rasulullah, aku kena ikat dekat tengkok aku. Tapi Tuhan aku dia nak kata sembelih aku, tak sembelih. Nak kata makan, tak makan. Nak suruh aku buat kerja, tak buat kerja apa-apa. Asyik mereka dekat sini. Ni, dia tunjuk kantung susu dia. Cekal lah ni. Anak aku 2 orang ada dalam hutan tak makan-makan. Tolonglah lepaskan aku waktu lagi. Tapi kata mana boleh, hal ni ada Tuhan. Tuhan nak membunuh, dia dah dapat hal lagi. Dia kata dia suruh tolonglah. Jadi kata, kalau aku lepas janji kata janji. Patah boleh? Tapi buka ikatan dia Nabi lepas. Belah. Masuk dalam hutan dia. Kalau kita aku orang sadar tadi kan. Gaya tak apa tu lah. Cacok lah dia. Tapi Nabi tak. Dia ada janji. Nabi duduk dekat tiang dia, Nabi tunggu dia. Duduklah Allah mulia Nabi. Setelah berapa lama Nabi nampak daripada jauh dia main jalan sambil dia duduk jilat-jilat kantung susu dia, menudan kantung susu dia, dia dah tak cekam macam tadi dah, menunjukkan kata anak dia dah minum dah, dia patah balik. Dia sampai dekat Nabi ikat balik. Apa nama? Yang kata kijam tadi tu Nabi ikat balik. Habis dia ikat, Nabi buat apa? Nabi pergi rumah sebelah, dia ikat sini pergi sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuan nak punya kijam dekat anak? Saya ya Rasulullah. Berapa nak jual? Saya nak beli. Nabi kata, dia kata ikutlah Nabi nak jual berapa? Dia abang sekian harga. Nabi kata boleh. Nabi bayar dekat dia sekian harga. Nabi pergi dekat kijam. Nabi kata aku dah beli. Nabi buka ikatan dia. Dia kata lani aku bebas sekarang pergi susu Allah. Yang ni yang kata apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utuskan kamu melainkan aku utuskan yang kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat atas sekalian alam. Nabi datang dia begitu. Tetap ada orang tanya soalan Ustaz nanti. Tadi kalau Ustaz kata mukjizat Nabi kita, dia lain daripada Nabi lain. Ini nampak macam sama aja dengan Nabi Sulaiman. Binatang bercakap dengan Nabi, standard lah. Sama aja. Tiru cakap tak boleh. Bila mana Nabi berjalan daripada rumah Siti Khadijah melalui satu lorong, kalau tuan-tuan siapa yang nak pergi umrah, siapa nak pergi haji dengan elok saya cerita. Tapi kalau pergi cari lagi tak ada, boleh tengok tempat saja. Nak benda tu tak ada lah. Nama tempat tu boleh, kalau boleh hafal, boleh hafal. Nama dia Zuqaqul Hajar. Apa dia? Zuqaqul Hajar. Lorong batu dia panggil. Lorong tu dia membawa daripada rumah Nabi masuk ke Marwah. Bila kita pergi, katalah kita menghadap Kaabah lagu tu. Sini Bukit Safa. Turun lagu tu Bukit Marwah lah sana. So kiblat dia macam tu, Kaabah sana. Dia punya lengkuk pula dia lagu tu. So Safa sini, Marwah sana. So bila kita nak Safa tu, sebelum kita nak jalan tu, kita nak baca apa inna Safa wal Marwah min sya'airillah, apa semua kita nak baca doa, nak baca niat, pasal niat Allah, bismillah, Allahu akbar, bismillah, Allahu akbar, kita menghadap lagu tu. Maka kita turun lagu tu. So bila kita turun lagu tu, ada 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu, sampai ujung Marwah. Bila sampai ujung dekat Marwah, kalau kita jalan lagu ni tadi, kita jalan lagu tu,
sampai Marwah. Bukit Marwah ada balik kiri itu, dia dah rendah dah. Orang boleh pijak kat dia, duduk, ada yang tidur, ada yang duduk makan, apa semua ikut suka kepala. Tu, dia ada pintu balik kanan dah. Pintu ni tuan-tuan keluar, dia ada pukul kat belakang lagu tu. Lah ni saya tak tahu lah lagu mana sebab saya tak pergi yang latest sekali. Saya pergi last year. So turun, potong lagu tu. So turun, potong lagu tu. Belakang tu kalau boleh lalu. Nama dia Zulfaqul Hajat. Rumah Khadijah belakang tu. Tapi tak tahu lah ni dia pada buat apa, dia buat tabung tanda, apa dia buat ni saja, apa dia bagi ingat benda-benda tu poplok apa ni. Nak rugi betul lah. Orang nak tengok kesan-kesan, tapi hujunglah Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Itu yang kita pakai. Apa dia surah Yasin? Saya tahu tuan-tuan boleh apa, tuan-tuan boleh sambung. Inna nahnu nuhyil mauta. Sambung. Itu perkataannya. Sekali lagi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Ayuh, tamam. Itu atharahum tu. Apa dia? Kesan yang kita tinggal. Inna nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan orang yang mati itu, kita ke akhirat esok Allah hidupkan kita. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis tapak-tapak kaki kamu berjalan. Wa atharahum, dan kesan-kesan peninggalan yang kamu tinggal kami tulis, kami beringat benda tu. Sebab tu saya pesan tadi. Sebab saya ambil sikit ingatan kat sini. Okey, berhenti sana. Apa kena ingat? Tadi kita berhenti, kita cerita Nabi kita dan daripada rumah Khadijah nak berjalan ke Masjidil Haram, kita berhenti situ. Okey. Lepas tu kita cerita pasal tempat tu. Sekarang kita masuk satu hadis lain boleh tak? Lagi aku lupa aku cakap yang baru. Okey. Hampa lupa, kita balik boleh. Nah, apa ayat Quran ni dia mai ayat yang tuan-tuan tu baca tu, kalau tuan-tuan tengok antara syarah-syarah dia punya ni, peristiwa sahabat Nabi suka semayang lambat. Bukan kata suka tu hobi, bukan, dia memang akan datang lambat. Sorry, perkataan saya ubah ni, tak kena ayat tu. Sebab sahabat Nabi orang mulia, dia semua syurga, dia selalu main lambat dengan sebab memang timing dia memang macam tu. Dia sampai dia akan masbuk. Mereka datang daripada nama Bani Salamah. Dekat Masjid Nabawi ada satu jarak jauh sikit, ada tempat nama Bani Salamah di situ. So Bani Salamah bila dia berjalan kaki nak main semayang di Masjid Nabawi, dia selalu lambat. Sebab apa? Sebab tempat dia jauh, nanti dia jadi masbuk. Kami tadi semua Bani Salamah belakang yang kalau tengok belakang ni. Ini semua Bani Salamah belakang ni. Semua masbuk belakang dengan saya sekali masbuk. Kami Bani Salamah main lambat sikit. So bila semayang lambat macam tu, mereka tak syok lah. Kerana setiap kali sahabat bagi salam, tengok ada dia lagi, tahu ni mesti bagi salam. Bila bagi salam, dia tengok belakang ada, tahu dah bagi salam. Rasa orang main kat belakang masuk, tahu dah bagi salam. Ya Rasulullah, boleh tak kami minta izin tinggal dekat? Nak tinggal dekat Masjid Nabawi sini. Kami boleh semayang awal. Apa jawab Nabi? Kalau kita Nabi, ahlan, lagi bagus. Duduk keliling masjid. Kalau kita Nabi kata apa? Diyarakum tuktabu atharukum, kekal duduk kamu, Allah tulis setiap jejak langkah kamu di masjid. Ada semua yang mana-mana tadi jangan ingat sia-sia tu. Hak jalan kaki lalu kok kubur lalu kok mana, semua tu esok akan dijawab dengan Allah Ta'ala. Sebab ayat tadi kita dah baca dah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Allah sebut. Tu saya nak kata ayat ni tadi tu masjid kita ni kan. Dia suruh saya bagi tahu kat tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni nak upgrade dah ni jadi 2 tingkat. Habis tingkat atas nak tengok saya macam mana skrin dalam. Takkan atas semayang lillahi ta'ala kita pula tengok. Dan buat perancangan lain orang mereka nak upgrade bagi 2 tingkat. So tuan-tuan boleh duduk, boleh Masya Allah cantik lah. Tapi sebelum nak upgrade 2 tingkat tu, mungkin memakan masa ke apa nak jauh. Jadi saya nasihat dulu, kat sini ni apa pasang dulu layar buku kat sini. Budak-budak ni kos sudah boleh keluar kat sini. Senang sikit kita nak baca. Orang ni kita pun tak tahu apa nama. Tak ada puan ni pun nak baca
Kita ambil yang senang lah, senang-senang sikit. Alah, yang ada tu, kat bahasa Melayu, Soharuddin pun ada juga kan. Dia anak mana ada Melayu juga kan. Mana ada Melayu, yang Badroti pun ada Melayu. Hak mana yang apa boleh buat apa? Buat Melayu. Tak ada masalah, orang tulis Melayu, cuma Melayu. Menyanyi, buat yang kau bagi kedua sikit. Bulan purnama, bulan purnama, yang indah lagi. Ada patah orang ni. Orang kita nak ajak kan, kita kena bagi tahu kat mereka. Orang kampung macam kita semua ni tak tahu apa. Kita cuma nak dengar. Bila kita nak dengar, kita nak tertarik. Tak ada dengan siapa dengar selawat saja barakah dari dunia akhirat. Itu sabit. Saya ambil peluang sikit, saya cerita. Selalu saya cerita, tapi tempat ni saya tak biasa cerita lagi. Jangan kita cerita sini. Nak kita pun sekali-sekala ramai kan. So saya ambil kesempatan ni, saya cerita sikit kat tuan-tuan. Dengar saja dapat barakah. Contohnya saya bagi seorang kawan kita, sahabat, orang perempuan, dia duduk overseas, mengaji overseas. Aku cerita ni. Dah. Doi, budak perempuan pakai baju duk elok kalau kita ni mengaji luar negara dekat UK, kat London ke kat mana? Kat saya tak ingat masalah dia anak kita. Kok mana pun mesti ada gangguan emosi sikit, ada tarikan ni daripada duk pakai baju kurung elok, rupa cantik apa semua. Dia pergi berbuka nak pakai jadi tinggal skirt lah, apa lah, dia makin duk singkat dia jadi tak apa seronok. Lepas tu main pula dengan budaya baru, dah duduk luar negara. Mak bapak mana ada, siapa nak tengok kita duduk panjang, kawan-kawan pula bercampur-campur. Lepas tu rumah pula bukan duduk macam kita, anak-anak kita di ITM sini, anak-anak kita apa nama, kita apa semua. Rumah lelaki, rumah perempuan, tangga lelaki, tangga perempuan. Hak sana mana nak kira. Hang keluar toilet saja dia ada lagi kawan hang perempuan dia tunggu masuk toilet juga dengan kita boleh dipengsan dulu tang situ. Dia tanya lagu tu. Dia suasana dia lain. Lepas tu bila dah jadi dia tak campur. Timbul pula dah dalam bercinta tak tahu. Kalau cinta ketahuan tak apa. Tak ketahuan. Minum arak pula main kuatan. Anak kita ni minum arak. Dan tuan-tuan biasa dengar tak hadis orang kata siapa minum setitik ayam arak, apa jadi kat dia? Amalan dia tak terima. Berapa lama? Contoh maklum menangguh 40 hari, 40 tahun, 40 bulan, 40, yang penting 40 lama. Hak budak ni bukan setitik, bergelan lah minum hidup macam biasa macam orang lain. Tiba-tiba kok mana pun dia salah hidup. Kita dipuji terutama orang-orang yang Allah sayang, Allah puji dia. Budak ni Allah Ta'ala sayang, Allah puji dia, dia putih cinta. Kalau putih cinta, frasa macam kita. Frasa lepas tu lah ngamuk apa dalam, tak tahulah dia buat apa dalam bar. Keluar daripada bar, jatuh lah dia duduk. Malah kata tengah keluar, duk mabuk, duk hayal, duk sedih, duk apa tu, tiba-tiba bedung jatuh dan itu. Duduk betul, teriak macam budak kecil. Menangis. Bukan menangis gila orang, menangis sebab sesal dengan apa terjadi pada diri dia. Pasal apa jadi dulu? Masa dia keluar, tuan nak cerita kat saya ni, ada dalam bilik depan. Dia keluar, ada satu bilik depan, pintu bertemu pintu. Ini kat London dia cerita, kat UK ni cerita. Budak tu keluar, depan ni ada dewan. Dewan ni pintu bilik dia terbuka. Siapa yang duduk dalam? Kalau saya sebut insya-Allah tuan-tuan kenal. Profesor Datuk Dr. Afifi Al-Akiti Hafizahullah Ta'ala. Dia orang Perak. Salah satu-satunya rakyat Malaysia yang jadi fellow di University Oxford dalam bidang ilmu wahyu. Anak Melayu tidak. Power. Pakai serban, pakai jubah, pakai ridok lagi naik kuatan. Masa hari depan nak bertemu kat saya kata, Profesor ni macam mana rupa dia, saya pakai lagu ni, saya pun nak quote yang labuh saya tu kan, dengan ridok saya kata, macam mana Profesor ni tak sejumpa ni. Elok-elok saya tengah duduk kuliah lagu
ini ada qasidah. Dia masuk tengok sama pakaian. Hai, geng. Geng. Kalau dua semua doa nak berqasidah mana? Lah dia qasidah lagi deras daripada semua orang. Semua budak-budak qasidah pun jadi pelan. Bagus dia. Dia cerita pasal cerita. Bilik depan tu dia dengan anak-anak murid dia duk buat majlis lagu ni. Majlis selawat lagu ni duk buat. Duk menyak, duk qasidah apa-apa. Pintu hari tu tak takdir Allah ke siapa akan tutup tak apa. Bila keluar bunyi tu bukan bunyi qasidah canggih-canggih. Qasidah lama macam saya kata tadi. Tuan-tuan kenapa yang saya baca tadi? Sallallahu alaika Allah. Ya Mustafa ya Siapa-siapa yang beriman, bukan iman saja, beramal soleh, bukan beramal soleh, dan beriman dengan apa yang diturunkan Muhammad. Macam kita qasidah tadi, kita beriman bahawa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul, seorang Nabi, kita beriman. Allah kata apa? Kaffara anhum sayyi'ati. Allah ampun dosa semua. Ada habaq dah tengah buka surah Anbiya. Sebab tu saya nasihatkan Tok Khotib, ni masjid ni kena ingat. Tok Khotib masjid semua yang mana Tok Imam yang mana ada di sini saya pesan. Tok Khotib kali ni
Dia Pulau Pinang, negeri kita ubah sikit dia punya cara dia. Bukan ubah kepada benda bid'ah pada, nak ubah isi kandungan dia tu apa dia. Yang pertama, khutbah yang kita kena betul tu masa starting mula naik tu. Kan dia baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan, sebelum tu mesti ataupun masa tu khatib dah naik dah, sebelum nak bagi salam tu apa tu bila nak abang siapa yang berkata-kata kan, maka sia-sialah faqad la'um dia kata kan, maka sia-sialah jemaah dia. Tak usah pakai dah hadis tu bagus, pakai lagi satu yang daring sikit dalam kitab tafsir Munir, Dr. Wahbah Zuhairi buku apa dia, hadis Nabi daripada Imam Ahmad. Siapa-siapa yang berkata-kata ketika tu khatib sedang berkhutbah, Allah akan ubah muka dia jadi kalden. Apa baca yang tu? Jadi bila jadi bising apa tu, khatib bilang, "Hai kalden." Dia tak ada apa. Apa lah semua. Hadis sahih. Bangun semua dia. Boleh kata aku dia dah tidur dia dah. Sungguh tu. Itu satu. Balik rujuk hadis Imam Ahmad dalam kitab tafsir Munir karangan Dr. Wahbah Zuhairi jilid yang ke-28 dalam surah Al-Jumu'ah pada bahagian hikmah dalam menterjemahkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Ayat tu ayat yang ke-9 kalau tak silap saya. Betul 9. 10. Pertama ubah yang tu dulu. Hak kedua tu kata kena baca yang tu. Bila baca khutbah yang kedua, jangan sekadar innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tak mau. Hak tu baca bagus dah. Bagi tahu dulu. Sebelum baca yang tu bagi tahu. Tuan-tuan, siapa-siapa yang selawat kepada Nabi, Allah bagi macam ni. Ingat, ayat yang saya baca saat lagi dia ada seruan. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang beriman, dia wajib selawat dekat Nabi. Ngomongnya tu. Baru baca innallaha wa malaikatahu. Ni bila sampai dekat situ semua rasanya. Tu khatib selawat seorang-seorang. Kita tak faham tu khatib kata ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sallu tu apa? Bahasa Arab kata fi'il amar. Kita namanya apa? Order. Perintah, dia order audience tu. Hai orang jemaat sekalian, selawat kat Nabi. Semua dia sebab tak faham. Tok Khatib kena beritahu. Itu tanggungjawab Tok Khatib. Kena ubah yang tu, kena bagi yang tu supaya kita semua faham. Bila dengar dengan yang tu, orang semua tak kata ready. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak aku tunggu satu dua. Tak apa lah janji dia selawat sudah selesai. Dia termasuk dalam 40 orang yang faham selesai. Ada itu. Wallahu a'lam. Yang tu kena tambah sikit lah pembaharuan. Tak mana tadi kita konti. Abang tengok dia boleh pinjau dah tahu dia. Jalan batu boleh duduk. Jalan batu boleh. Zulfaqul hajat boleh. Ni ending dah. Nak habis lah. Batu tutup dia paling pas dah. Kita semua selesai. Sejam mana kita ceramah? Lama lah. Baru. Tekak motor ini. Sambung. Bila Nabi berjalan, ingat kan? Cerita kita tadi, Nabi berjalan daripada rumah Siti Khadijah menuju ke Kaabah. Nabi nak sembahyang. Nabi lalu satu lorong tu hari ini dinamakan Zulfaqul Hajar. Pasal apa dinamakan lorong batu? Akan ada satu batu duduk kat situ. Setiap kali Nabi lihat depan dia, batu tu akan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi akan jawab waalaikumsalam. Nabi akan pergi jalan. Nabi balik kepada saya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Baru dia bisa Nabi balik rumah Siti Khadijah depan Nabi jawab salam dia. Apa makna dia? Nabi Sulaiman binatang hidup bercakap dengan dia. Nabi benda mati pun bercakap dengan dia. Batu yang mati itu bercakap dengan Nabi. Kita ni kalau nak bercakap dia tak tahu. Tak mau selawat dia tak tahu. Lalu mulia Nabi. Beza Nabi Sulaiman benda hidupnya. Jin hidup, setan hidup, burung hidup, binatang lain hidup. Nabi kita batu.
Benar, mati. Cakap. Oh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oh, dahsyat. Ini Nabi kita level dia tu. Dia punya kedudukan dia tu dengan Nabi lain. Dia tak sama. Nampak macam sama, tapi tak sama. Sebab tu dia kata apa? Muhammadun basharun la kal bashar lakinnahu yanqutu bainal hajar. Nabi itu manusia tapi bukan manusia biasa. Dia seperti batu di kalangan batu-batu kerikil ni adalah batu permata. Batu juga tapi batu permata lain harganya. Tapi di kalangan para nabi, batu delima tak sama harga dengan batu berlian. Batu berlian tak sama harga dengan batu rubi tak sama harga dengan batu yang lain. Batu yakut tak sama dengan batu-batu yang lain. Nabi batu yakut. Semua batu permata tapi harga tak sama. Mahal Nabi. Batu kena banyak attach dengan Nabi, banyak duduk. Apa nak buat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang selawat kepada aku, dalam kitab mana ni? Dalam kitab Lubabul Hadith Imam As-Suyuti. Siapa terjemah orang Melayu, siapa selawat aku sekali, Allah selawat dekat dia 10 kali. Siapa selawat aku 10 kali, Allah selawat dekat dia 100 kali. Siapa selawat kat aku 100 kali, Allah selawat 1000 kali dekat dia. Siapa selawat 1000 kali dekat aku, la amsasku nar, dia tak akan masuk api neraka. Dengar dahsyat kan? Pasal apa? Pasal susah orang. Sampai kita selawat 1000. Okey, ingat saya ulang balik ayat tengok ni tak? Kan saya nak kata tadi yang hadir ni semua dewasa. Bila saya kata selawat 1000, tuan-tuan kata, ya Allah banyaknya. Itu mata tuan-tuan. Itu rasa tuan-tuan. Jangan tengok dengan rasa, tengok dengan mata. Tengok dengan mata. Tengok. Apa maksudnya? Tengok lah. Abang, siapa ada jam saat? Jam yang ada jarum saat. Jam yang ada jarum saat. Ada. Okey, tengok lah. Sedia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa saat? 5 saat. 5 saat. Baca 5 selawat baru 5 saat. Okey, sekali lagi. Sekali lagi berapa? Jangan canggih sangat. Sedia sekali lagi. 1, 2. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, bawa. 10 saat. Boleh? 10 saat. Alright, 10 saat. 10 saat 5 kali. So kalau 10 saat sudah maksud kita ada 6 petak. 6 kali 5 30. 1 minit 30. 2 minit 60. 3 minit 90. Saya 90. Baru 3 minit dekat 1. 3 minit kali 10. Baru setengah jam dapat 1000. 1000 dapat setengah jam, tapi jauh daripada api neraka abadan. Maknanya kalau tengok dengan cara pemikiran orang dewasa kita, sekejap aja. Dan dia bukan syarat dia kena duduk setengah jam boleh bagi 1000 dah. Sekarang kita buat 200 saja, buat 200 itu, buat 200 itu, 200 5 kali waktu solat cukup 1000. Khalas. Sebab tu saya beritahu sekali lagi, saya nasihatkan, pandang Islam dengan mata kita. Pandang Islam, cantik ni Islam, Masya Allah, tabarakallah. Wallahu a'lam nabi. Tapi dah contoh. Nanti dah kali saja. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita bagi ruang untuk sahabat-sahabat kita kosilah dengan kita dengar untuk ni. Ada yang boleh bagi kami ayat-ayatnya, silakan. Sekali lagi saya ambil balik sebab apa? Saya nak sebut berkaitan tadi, nak tambah 2 titik.